fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan satu berita di mana terdapat perhimpunan di hadapan Istana Negara. Kononnya, perhimpunan ini adalah untuk memboikot kerajaan perpaduan yang dikatakan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tidak mengejutkan rasanya, di dalam 1.000, kira-kira 1.000 orang itu, yang paling dikenali tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, dalam satu perkongsian daripada Syahabuddin Hussein, berhimpun di depan istana untuk rebut kuasa hanya kerja buang masa. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, sebelum ini Baginda yang di Pertuan Agong sudah bertitah tidak mahu campur berkaitan dengan politik. Tetapi kenapa di akhir-akhir pemerintahan Baginda yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kenapa mereka ini yang berhimpun di hadapan Istana Negara ini seolah-olah tak faham? Saya sendiri menolak perkara ini, saudara-saudara. Anda boleh komen di bawah sekiranya Anda juga menolak berkaitan dengan himpunan di hadapan Istana Negara. Dalam perkongsian ini, hanya kira-kira seminggu lagi sebelum Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menamatkan tempoh pemerintahan Baginda selaku yang di Pertuan Agong, suatu himpunan dengan tema Selamatkan Tanah Air Kita, Suara Rakyat ke Istana Negara, diadakan di depan Istana Negara. Himpunan yang dianjurkan Sekretariat Pembelah Tanah Air mewakili 3 wakil gabungan badan bukan kerajaan itu turut menyerahkan memorandum yang dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa negara kepada yang di Pertuan Agong. Dipercayai antara tuntutan yang dikemukakan ialah menukar kerajaan dengan gambaran Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri telah gagal. Memorandum tersebut juga menyatakan bahwa Raja-Raja Melayu telah dihina berikutan dakwaan pembangkang cuba merasuah agung untuk mereka rampasan kuasa sekaligus menjatuhkan kerajaan. Selain itu, peranan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Hal Ehwal Islam di negeri masing-masing juga didakwa telah diceroboh melalui cubaan menggunakan kuasa mahkamah. Dilaporkan, hampir 1.000 orang hadir dalam himpunan tersebut, dengan individu yang dikenali ramai yang dilihat bersama hanyalah Tun Mahathir Mohamad seorang saja. Tiada pemimpin pembangkang yang lain kelihatan hadir dalam himpunan tersebut. Nah, menjadi persoalan juga di mana Muhyiddin Yassin, di mana Hamzah Zainuddin, Hadi Awang yang kita dapat lihat juga tidak menyukai tadbiran kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa mereka tak turut serta perhimpunan itu? Kalau benar hanya Tun Mahathir saja yang turut serta yang dikenali ramai, di kalangan hampir 1.000 orang itu menjadi persoalan. Senang cerita, berikutan beberapa usaha dan langkah sebelum ini untuk menjatuhkan kerajaan telah menemui kegagalan. Himpunan ini adalah cubaan terakhir dengan harapan supaya Agong dapat menilai semula kepimpinan negara sedia ada dan melakukan pertukaran Perdana Menteri. Gila betul mereka ini menurut Syahabuddin. Kenapa hendak menyusah dan membebankan Agong di saat akhir tempo pemerintahan Baginda akan berakhir? Bukankah Agong sudah bertitah sebelum ini bahwa Baginda tidak masuk campur urusan politik? Kenapa masih tak faham lagi? Kalau bersungguh-sungguh nak jatuhkan kerajaan, menukar PM, tunjukkanlah beberapa sokongan MP yang dimiliki sebagai bukti dan hebakannya kepada seluruh dunia.
Kemudian pada sidang parlimen 26 Februari, kemukakanlah usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Setakat Sembang saja nak jatuhkan kerajaan dan meratib Anwar gagal, seterusnya acak-acak berhimpunan, konon rakyat bersama mereka. Tetapi ini hanya kerja buang masa. Tambahan lagi, benarkah majoriti rakyat ketika ini tidak selesa, tidak bersama dan menolak kerajaan pimpinan Anwar? Atau hanya keluarga Tun Mahathir dan Tun Daim saja yang ada rasa sedemikian? Sekali lagi ditekankan, semua ini kerja buang masa. Kita sebagai rakyat pula tak usahlah benarkan diri kita terpedaya dengan drama seperti ini. Apa komen Anda? Ini pasti satu kejutan ngeri untuk Tun Dr. Mahathir. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini ada yang menyebut Menteri Besar Kedah, yaitu Muhammad Sanusi, akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga boleh dipenjara. Berkaitan dengan isu REE, berkaitan juga dengan isu ataupun kes hasutan Sanusi. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, bagi saya siapapun juga pemimpin politik yang sudah terlibat dengan kes hasutan perlu dikenakan tindakan undang-undang sekiranya bersalah. Kalau tidak, ini boleh menjadi ikutan pada masa akan datang. Bayangkan kalau ini menjadi ikutan kepada kepimpinan politik masa akan datang. Apakah akan terjadi kepada negara Malaysia? Nah, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Malaysia kini yang mengejutkan. Kes hasutan Sanusi bukan rumit, boleh dibicara di Mahkamah Session. Pihak pendakwaan berhujah tidak ada keperluan untuk memindahkan kes hasutan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam kerana ia tidak melibatkan isu perundangan yang rumit. Imbalan pendakwa raya, Masri Muhammad Daud berkata dalam afidavit untuk membantah permohonan pemimpin PAS itu supaya kes hasutannya dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Kes ini tidak melibatkan isu undang-undang yang rumit, kompleks atau luar biasa yang memerlukan perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Terdapat banyak duluan undang-undang yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi berhubung isu Akta Hasutan 1948, Akta 15. Hakim Mahkamah Session yang arif adalah kompeten dan berwibawa untuk mengetuai kes jenayah dalam bidang kuasa Mahkamah Session, termasuk kes di bawah Akta 15 yang didakwa oleh pemohon, yaitu Sanusi, kata Masri dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi bertarik 23 Januari. Sanusi pada Julai tahun lalu dihadapkan ke Mahkamah Session dan memohon untuk dibicarakan atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Adun Jeneri itu didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang, Mutiara Kampung Bendahara, Gombak dekat KL pada jam 11 malam 11 Julai tahun lepas. Kedua-dua pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1. Akta yang sama membawa hukuman denda sehingga RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.